Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya terpanggil untuk membuat penjelasan terhadap kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu di Dewan Undangan Negeri Terengganu semalam berkenaan isu rundingan kerusi di antara UMNO Bersatu dan PAS. Kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Terengganu itu adalah tidak tepat dan mengelirukan. Lebih-lebih lagi, kenyataan itu dibuat semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu di mana sepatutnya wakil rakyat tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia. Apa yang berlaku dalam rundingan kerusi di antara UMNO Bersatu dan PAS, dan saya tahu kerana saya adalah wakil daripada parti UMNO, tidak ada satu persetujuan yang dicapai dalam rundingan tersebut seperti mana yang didakwa oleh Menteri Besar Terengganu. Kononnya UMNO engkar kepada keputusan yang telah dicapai kerana seorang individu yang digelarkan Abang Long telah membuat keputusan untuk tidak menghormati persetujuan tersebut. Yang berlaku dalam perundingan ini adalah satu masalah yang besar bila mana Parti Perikatan Nasional dan Bersatu meletakkan syarat yang terlalu ketat dan syarat yang tidak munasabah yang tidak diterima oleh Parti UMNO. Kita kena ingat pada 22 hari bulan Oktober, pengurusi Perikatan Nasional telah membuat keputusan, membuat kenyataan akhbar bahawa Perikatan Nasional akan meletakkan calon di 28 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Pun begitu, Parti UMNO berlapang dada dan berjiwa besar kerana pada 27 hari bulan Oktober, kita datang untuk mendengar hujah dan pandangan daripada pihak Bersatu dan PAS. Dalam rundingan tersebut, mereka telah meletakkan syarat-syarat yang tidak munasabah, yang sukar untuk diterima oleh Parti UMNO. Antara syaratnya ialah bila mana Timbalan Presiden Bersatu menyatakan bahawa UMNO tidak boleh dibenarkan untuk bertanding dalam sejumlah kerusi yang membolehkan UMNO membentuk kerajaan secara bersendirian. Alasan beliau ialah UMNO mungkin tidak akan memberikan jawatan-jawatan exco, ahli-ahli majlis dan juga ketua kampung kepada Parti Bersatu dan PAS. Walaupun kita telah menjelaskan dalam mesyuarat rundingan tersebut, semua itu kota-kota exco dan sebagainya boleh dimasukkan dalam perjanjian bertulis yang boleh dibuat antara parti-parti yang ingin bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Syarat kedua ialah Parti Bersatu mahu menentukan siapa calon ketua menteri daripada UMNO. Kedua-dua syarat ini tidak boleh diterima oleh Parti UMNO. Pertamanya, ketua menteri ini adalah datangnya daripada UMNO dan biarlah UMNO yang menentukan siapa calon UMNO sebagai ketua menteri dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Dalam soal syarat yang kedua, iaitu tidak membenarkan UMNO bertanding kursi yang banyak berbanding dengan Bersatu dan PAS. Ini pun berdasarkan kepada fakta dan hakikat. Parti UMNO tidak mahu berunding kerusi dengan hanya mengambil kerusi Melayu, kemudian bahagi kedua, sebahagiannya diberi kepada Barisan Nasional, sebahagiannya diberikan kepada Perikatan Nasional. Itu adalah formula yang tidak boleh diterima. Dan pada saya sendiri, itu adalah formula yang menidakkan potensi yang terbaik untuk memenangi kursi-kursi tersebut. UMNO adalah parti yang besar dalam PRU yang ke-14. Walaupun UMNO ditekan dengan berbagai-bagai cabaran, fitnah dan tuduhan, PRU 14 menyaksikan UMNO memenangi 13 buah kerusi. Parti Bersatu menang 2 kerusi. PAS yang bertanding banyak kerusi langsung tidak menang 1 kerusi. Malah calon-calon parti PAS ramai yang hilang wang deposit kerana prestasi yang begitu buruk di kerusi-kerusi yang ditandingi oleh mereka. Jadi bagaimana untuk kita membagi kerusi sama rata dengan cara begitu? Sepatutnya rundingan kerusi ini dibuat mengikut kekuatan parti masing-masing di kerusi masing-masing, di kerusi-kerusi tertentu. Ini pandangan Parti UMNO. Dan pandangan ini pun sebenarnya apa yang digunakan oleh Parti Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka ini. Kalau kita lihat
sekarang ini Parti Bersatu bertanding 15 kerusi, Parti PAS hanya diberikan 8 kerusi. Bermakna Bersatu bertanding 2 kali ganda lebih banyak kerusi daripada Parti PAS. Jadi tidak ada juga pengagihan kerusi sama rata. Kenapa dengan UMNO pula syarat yang dikenakan ialah UMNO dan Perikatan Nasional mesti bertanding hampir sama rata. Walaupun semua orang mengakui bahawa Parti UMNO mempunyai kekuatan jentera, kekuatan keahlian dan cawangan yang jauh lebih besar daripada parti-parti yang lain. Sebab itu kita meletakkan syarat bahawa kalau nak bertanding kenalah ada asas yang kukuh. Bukan hanya mengambil angka kemudian dibagi dua dan membuat agihan sebegitu rupa. Itu agihan yang tidak munasabah dan tidak adil kepada Parti UMNO. Seolah-olah syarat-syarat yang dikenakan itu ingin meletakkan UMNO seperti dihukum. Dihukum untuk menerima satu syarat yang tidak munasabah. Dan saya ingin juga menjelaskan persetujuan tidak dicapai kerana pada rundingan kali kedua, wakil daripada Bersatu dan juga PAS telah meninggalkan bilik mesyuarat sebelum mesyuarat habis. Mereka keluar, walk out, meninggalkan UMNO bersendirian di dalam bilik mesyuarat. Jadi tidak ada persetujuan yang dicapai seperti mana yang didakwa oleh Menteri Besar Terengganu. Sebab itu kita berpandangan walaupun UMNO datang ke kerusi dan meja rundingan, kita berpandangan bahawa apapun persetujuan mesti berdasarkan agihan yang adil dan yang strategik. Mesti berdasarkan kepada kekuatan parti masing-masing. Bukannya dengan cara hanya memberikan syarat yang ketat. Dan saya juga melihat ada sedikit perbezaan pandangan di antara pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Timbalan Presiden Perikatan Nasional, Timbalan Presiden Bersatu mengatakan UMNO tidak boleh bertanding lebih banyak kerusi kerana takut kekuatan UMNO itu boleh membentuk kerajaan bersendirian. Maknanya secara langsung beliau mengiktiraf bahawa UMNO mempunyai kekuatan di negeri Melaka. Tetapi pada masa yang sama, Naib Presiden Bersatu mengatakan bahawa UMNO ni mesti sedar diri. UMNO mesti sedar diri bahawa UMNO itu sudah lemah. Jadi, kedua-dua pemimpin ini mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kekuatan UMNO di negeri Melaka. Jadi, pada pandangan saya ingin jelaskan ini kerana apa yang disebut oleh Menteri Besar Terengganu itu jauh daripada fakta. Hakikatnya ialah perundingan tidak dapat diteruskan kerana dua perkara. Pertama, syarat yang dikenakan kepada UMNO terlalu ketat sehingga kan UMNO tidak boleh menerima syarat-syarat yang terlalu tidak masuk akal dan tidak munasabah ini. Dan yang keduanya, wakil-wakil daripada Bersatu dan juga PAS telah meninggalkan bilik mesyuarat lebih awal, ya, tanpa ada persetujuan walaupun mesyuarat masih lagi berlangsung. Walaupun mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya tengok tidak ada penghormatan diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat, dan wakil-wakil ini bingkas bangun dan terus keluar daripada bilik mesyuarat walaupun mesyuarat belum lagi selesai. Inilah antara perkara yang ingin saya jelaskan. Semoga kita tidak keliru dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Terengganu di Dewan Undangan Negeri Terengganu semalam. Sekian. Terima kasih.